informasi-informasi yang diperlukan di dalam SMAP tersebut. Okey, so ini untuk memudahkan pihak fakulti lah nanti untuk memudahkan pihak fakulti menguruskan dokumentasi bagi projek-projek belajar. Okey. So seterusnya berkenaan dengan jadual pembentangan. So jadual pembentangan saya yang buat. Okay, so basically kita akan menggunakan pakai jadual pembentangan seperti mana title defense. Okay, so most probably you will get the same panel. You will get the same panel unless if and only if, okay, major changes happen, dan kita akan overhaul lah jadual tersebut. Okay, so pembentangan untuk seminar 1 akan dilaksanakan pada minggu ke-14. Okay, pada minggu ke-14. So minggu ke-14 ni adalah pada 9 hingga 13 hari bulan Januari 2022. Okay, so pada minggu tersebut semua pelajar akan menghadapi punya PSM seminar yang pertama, dan proses ni samalah seperti title defense hari itu. Setiap pelajar diberikan masa selama 30 minit, 20 minit untuk pembentangan dan 10 minit untuk question and answer. Okay, so jelas jelas tak semua? Jelas. Okay, so saya teruskan dengan rubrik okay, boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Nampak Doktor? Boleh. Nampak Doktor? Ya? Apa dia? Nampak Doktor? Okay. So ini adalah rubrik bagi PSM 1 Rubrik bagi PSM 1, kalau diperhatikan kat sini, ini adalah penilaian bagi panel. Okay, so panel dia takkan dapat you punya chapter 1, chapter 2, chapter 3 dan chapter 4 tu, dia takkan dapat yang itu. Okay, so dia akan dapat summarization of those chapters yang ditulis dalam proceeding di ITCS yang saya dah explain pada minggu lepas. Right. So apa yang akan dinilai adalah abstract. So make sure you write the abstract, okay, based on the items ataupun the components yang saya dah explain di dalam kelas. Okay, yang pertama, abstract itu is about what? Okay, what is the issue? Okay, ataupun what is the problem, what is the project is about. Okay, contohnya projek kamu adalah berkenaan dengan learning matematik contohnya. So you boleh introduce lah terlebih dahulu tentang kepentingan matematik, okay, ataupun apa signifikannya matematik itu perlu dibangunkan konten dia di dalam platform Mudah Alih contohnya. So you boleh letakkan sebagai introduction ataupun the first highlight issues ataupun the first highlight element dekat dalam abstract, followed by the issue ataupun the problems that you want to solve ataupun the issue ataupun problems that you found, okay, in that particular domain iaitu matematik tadi. And then where the problem happen, okay, where the problem happen and how you solve the problem, so who will using it, and followed by the expectation ataupun what do you expect, okay, what do you expect from the proposed application tadi. Okay, so itu adalah bahagian abstract. Okay, so kalau kamu perhatikan dekat sini, untuk mendapat skor yang tinggi, semua kriteria yang saya sebutkan tadi mestilah tepat, lengkap, jelas, ringkas. Okay, so yang bawah ni kaedah penyelesaian keputusan, kesimpulan dan cadangan ini
belum ada lah sebab ini baru PSM 1. Okay, so tolong rujuk kepada nota yang saya berikan pada minggu lepas. Okay. Kemudian akan dinilai tentang pengenalan ataupun introduction. Akan dinilai tentang introduction. So if you still remember, so this is kita punya AITCS dan ini adalah bahagian introduction. Okay, so you have to put the information, okay, clearly in the introduction. So yang ini pun saya dah terangkan, so I'm not going to explain again, okay, the components to be included in the introduction. Okay, so apa yang akan dinilai? So saya hanya target markah 5 saja. So you kena alert lah. Okay, so pengenalan jelas, menarik. Menarik maksudnya ayat kamu itu memberi faham. Okay, ayat yang ditulis itu memberi faham. So kalau ada tidak ada typo error, tidak ada kesalahan grammar ataupun tata bahasa. So menggunakan penanda wacana ataupun kata penyambung yang betul, contohnya furthermore, in addition, lagi apa, thus, hence, kalau bahasa Melayunya walau bagaimanapun. So semua itu mestilah kena pada tempatnya. Okay. Dan pengenalan tadi mesti memberi gambaran keseluruhan kandungan. Okey, mesti memberi gambaran keseluruhan kandungan, iaitu apa? Okey, keseluruhan tentang projek, okey, pernyataan masalah dinyatakan, kemudian objektif, objektif bagi projek tersebut, seterusnya scope, kemudian what is the significance, okay, of proposing the application ataupun of developing the application, and what do you expect, okay, what do you expect from the proposed application. Okay, so itu perlu explain, perlu diterangkan di dalam bahagian pengenalan dengan bagus. Okay. Seterusnya adalah kajian literature. Okay, ini related work. Kepada yang buat dalam bahasa Malaysia, kepada yang buat dalam bahasa Melayu, okay, related work ni awak tukar kepada surutan kajian. Okay, related work tukar kepada surutan kajian. Okay, so itu adalah lebih eloklah berbanding sebelum-sebelum ni kita gunakan kajian literatur. Okay, so since perkataan literatur tu telah pun ada di dalam Dewan Bahasa iaitu surutan, jadi kita buat surutan kajian. Okay. So ini adalah berkenaan dengan bab 2. So you have to summarize the chapter 2. Okay, so you have to summarize the chapter 2, iaitu semua komponen-komponen yang terlibat di dalam chapter 2. Contohnya teknologi yang digunakan, approach, okay, yang digunakan, katalah you menggunakan bug model contohnya. Okay, teknologi katalah you ada elemen augmented reality ataupun virtual reality. Okay, kemudian platform you explain in terms of mobile learning application ataupun mobile application. Okay. So itu perlu diterangkan di sini. Kemudian ada bahagian you discuss on the existing application that being compared with your proposed application. Okay, so kena masukkan juga jadual perbandingan and you have to discuss. Okay, so you have to discuss your findings based on the jadual perbandingan tersebut. Okay, the gaps. Yang saya explain hari itu, gaps. Okay, 3 aplikasi yang you review tu dia tidak ada AR. Okay, that's why you want to propose AR dalam application you. So the way you write the sentence mestilah dia mesti A versus B macam tu. Okay, A versus B. For example, you may say that based on the reviewed applications, okay, augmented reality has not been applied. Okay, has not been applied in these 3 reviewed application. So therefore, in the proposed application, augmented reality, okay, is proposed to be applied in order to what?
Okay, so kenapa you nak apply augmented reality? Dia mesti ada sebab. Dia bukan saja suka-suka you nak apply augmented reality contohnya. So it must be a reason why. So the reason itu is based on your findings, okay? Contohnya dalam literature review in the mobile learning section, you did mention that how the technology of augmented reality can benefit the learners. Okay, so dia akan give more engagement to the learners. So yang itu semua mesti ada pointnya. Okay, dan setiap point itu mesti ada evidence. Maksudnya bila saya kata evidence mesti ada citation. Okay, so bila kita baca, kita tahu you nak buat augmented reality ni because of this reason. So this reason support your idea, and then what is the evidence? So the evidence come from the work of these people that stated the goods of implementing augmented reality in this domain of mobile learning. Okay, so itu dalam kajian literature. So saya kalau boleh, saya tak nak pelajar just macam extract balik apa yang you dah tabelkan dekat dalam jadual pembandingan tu. Okay, so you kena discuss tau, faham? Maksud discuss dengan you extract dan terangkan itu berbeza. Okay, sebab you dah terangkan ciri-ciri aplikasi yang di-review tu dekat dalam bahagian section dia. Okay kan, so you ada satu section a review on existing application. Okay, application 1, application 2, application 3. So you dah bagi tahu dah application yang 1 ni tentang apa. So apa features yang dia ada, contohnya apa advantage dia, apa limitation dia. So you dah explain dekat situ. Alright, but in the section of comparison, yang table comparison tu, you can describe in more detail about the gaps. Okay, about the gaps. Contohnya saya cakap tadi tu lah, 3 review application tadi tu tak pakai AR. Okay, so you propose untuk you gunakan AR. Kenapa you nak guna AR? Okay, so yang itu perlu dibincangkan. You have to clearly address. Kalau tak nanti kita cakap macam okay, ini project Shock sendiri je ni, suka-suka nak guna AR guna, tak suka tak pakai. Okay, so jangan begitu. Alright, so dalam kajian literature you have to discuss. Jangan you cannot just only put the comparison table. No. Okay, so you have to discuss. You have to discuss whatever been listed ataupun tabulated in the table. Okay, so itu untuk bahagian kajian literature. Right, seterusnya is about the methodology. Okay, so the methodology ini pun saya dah explain bahagian metodologi ini. Contohnya you gunakan MMCD. Okay, so dalam MMCD ada beberapa fasa. Okay, so dalam setiap fasa tu you have to explain the activities. Pemilihan metodologi yang sesuai fasa-fasa dalam metodologi dinyatakan dengan sangat jelas dan selari dengan perancangan projek. Okay, contohnya katakan you ada fasa identify user requirement. Okay, user requirement. So katakanlah you buat you buat survey. Okay, you distribute dia questionnaire kepada participant. So itu kena diceritakan sebab dia dah berlaku. Kalau you buat lah, supposedly you kena buat, betul? So kalau aktiviti yang telah berlaku perlu dilaporkan. Okay, you buat survey, you buat interview, kemudian apa lagi yang you buat, you identify requirement dan sebagainya. So semua aktiviti yang telah dilaksanakan dalam fasa-fasa terlibat dalam metodologi itu mesti diterangkan dengan jelas, dan selari dengan perancangan projek. So you dah prepare gancat. Okay, so dia mestilah selari dengan gancat tu. Jangan nanti dekat dalam gancat ada, dekat dalam penerangan tak ada, ataupun dalam penerangan ada, dia tidak muncul dekat dalam gancat. Okay, so please be careful on the methodology, right?
So dekat sini analisa dan reka bentuk. Okay, basically analisa dan reka bentuk ini kita embed kalau dalam apa nama ni proceeding ni kalau dalam proceeding ni dia embed lah dia embed bergantung kepada fasa bergantung kepada fasa. Contohnya lah, ini kan metodologi you kan, kita katalah fasa yang pertama idea creation, fasa yang kedua design whatever, fasa yang ketiga development. So analysis and design, so you dah letakkan kat sini lah sebenarnya. Okay, sebenarnya sebab kita kita tak letak tajuk yang spesifik analysis and design no. Sebab namanya metodologi, jadi subheading ni disusun mengikut fasa-fasa yang terlibat di dalam metodologi itu. Okay? So analisa dan reka bentuk, ini semua documentation yang diperlukan, okay, perlu di attach, perlu attach dalam proceeding. Contohnya content structure, flow chart, okay, apa lagi, storyboard, okay. So nanti saya akan tunjukkan ada banyak dia punya documentation yang saya dah tunjuk, yang saya dah explain dalam kelas sebelum ni, so you have to refer to that, okay. Seterusnya adalah kesimpulan. This one is results and discussion lah. Result and discussion, macam saya cakap hari tu, dia you conclude kan apa yang telah you buat untuk PSM 1, and then what do you plan for PSM 2. Okay, so itu dekat bahagian kesimpulan. And plus you mesti ada sumber rujukan sumber rujukan yang sesuai. Kesimpulan dan cadangan lengkap yang menjawab pernyataan masalah, amat tepat dalam penyelesaian dan mudah difahami. Kemudian sumber rujukan adalah sumber rujukan adalah amat bersesuaian dari jurnal atau sumber asal. Semua petikan dinyatakan sumbernya dalam teks dan senarai rujukan. Ini saya katakan hari itu. Let's say you ada 7 rujukan. Maknanya ke-7 rujukan itu mesti decide di dalam teks. Okay? Tetapi dalam teks tu tak semestinya ada 7. Dia boleh ada lebih sebab kemungkinan you rujuk satu-satu rujukan tu lebih daripada sekali. So kemungkinan akan ada lebih. Tetapi dia tidak boleh kurang daripada 7. Okay, so rujukan ditulis mengikut format yang ditetapkan. So yang ini berkali-kali saya mohon kepada pelajar untuk rujuk panduan menulis tesis. Okay, so saya dah share dekat dalam author. So tolong rujuk. Ada 2 version saya share, BM dan juga BI. Dan mempunyai sekurang-kurangnya 7 rujukan. Tak boleh kurang. Kalau you kurang, contohnya 5 rujukan, you akan dapat 4 markah saja, definitely. Okay, kalau ini kurang daripada 3, ini yang kes malas, kurang daripada 3 akan dapat antara 0 hingga 1. So saya harap you all dapat cari ataupun dapat gunakan sekurang-kurangnya 7 rujukan ini. Okay, format proceeding. Okay, so kita sangat menitik beratkan soal formatting kerana sekiranya awak tak ikut formatting pada PSM 1, okay, so you akan ada masalah lagi lah untuk PSM 2. Kalau boleh be consistent, masa PSM 1 ni you dah tulis laporan you dalam bentuk yang ditetapkan, dalam format ataupun template yang ditetapkan. Okay, supaya nanti untuk PSM 2 tak adalah banyak kerja you nak kena ubah you punya proceeding. Okay. So format proceeding, pembahagian tajuk dan subtajuk adalah mengikut urutan sepenuhnya seperti yang telah digariskan dalam format penulisan proceeding di ITS. So ini saya pun dah explain pada minggu lepas. Okay, right. So ini adalah perkara yang akan dinilai untuk prototype. Ini untuk prototype. So yang akan dinilai untuk bab 1, bab 2 itu by supervisor. Okay, so itu by supervisor. Yang ini saya explain untuk panel. Untuk panel ketika seminar 1 nanti. Right. So ini adalah apa yang akan dinilai.
So dalam sistem sistem untuk analisis sistem bahagian requirement, so user analysis, so you kena ada dokumen contohnya soalan interview sekiranya you buat interview kepada subject matter expert. Okay, and then list of user needs ataupun user behavior. Kemudian kena adalah user profile ataupun demografi. Katakan kalau SME itu guru, so siapa nama dia berapa tahun dia berkhidmat sebagai guru, dari sekolah mana contohnya. Right, so semua tu documentation tu semua perlu di attach, okay, dekat dalam proceeding ini dan juga dalam report kamu lah. Okay. Kemudian untuk sekiranya you buat survey, you prepare the questionnaire, also you need to attach the questionnaire. Okay, dan juga output daripada analisis survey tadi. Okay, katakan you dah distribute survey itu contohnya kepada 30 orang participant. Okay, so you dah adalah dia punya variable ataupun item-item yang you nak kenal pasti. Okay, item-item dalam questionnaire tu yang you nak kenal pasti untuk digunakan ataupun untuk you adopt dekat dalam application you. Contohnya you nak kenal pasti apakah elemen multimedia yang sangat diperlukan ataupun most preferable by participant. Okay. Kemudian you nak identify teknologi apa yang most preferable ataupun yang dirasakan perlu dan penting untuk you adaptasi dekat dalam you punya application. So result daripada questionnaire itu perlu dilaporkan. Okay, tak kisahlah you nak buat dalam bentuk cakapai ke ataupun you nak buat dalam bentuk cakabar ke. Okay, so bergantung kepada your preferences as advised by your supervisor. Okay, so yang itu sebenarnya berlaku di dalam bab 4. Itu berlaku di dalam bab 4 iaitu analisa dan keperluan analisa dan keperluan ke analisis dari kebentuk. Analisis dan kebentuk. So itu berlaku dalam chapter 4 untuk report. Okey, tetapi untuk AITCS proceeding dia berlaku dalam section yang ketiga iaitu methodology. Okey, so you kena keluarkanlah all the figures, okay, all the numbers and figures dalam bentuk percentage dan sebagainya. Okay, supaya kita jelas apa sebenarnya yang diperlukan oleh user dan your development is really in line with the requirement. Okay. Kemudian untuk sistem requirement analysis, so yang ini you dah belajar dalam HCI. So you have to identify the functional requirement. So boleh buatkan table. Okay, boleh buatkan table berkenaan dengan autonomous system, user interaction. Yang dua penting lah, autonomous system dan user interaction. So yang ketiga ini interface which involve third party. Okay, so this is kita letakkan optional. Sebab kebanyakan projek pelajar jarang ataupun hampir tiada lah yang menggunakan third party ni. Okay, untuk interface. Jadi fokus kamu adalah dua ni. So kita nak tengok at least dua elemen analisa keperluan pengguna digunakan ataupun dinyatakan. Okay. So bukti tidak dilampirkan seperti soal selidik, transkrip soal selidik. Okay, ini bukti tidak dilampirkan. Okay, tak perlu ada bukti lah ni. Okay, tak perlu ada bukti. So just stated sahaja untuk autonomous system functional requirement ni bagaimana, untuk interaction bagaimana. Okay, so tolong rujuk kembali nota HCI. Saya yang ajar kan, jadi kena rujuk balik lah. Okay, kemudian non-functional requirement, at least dua elemen daripada non-functional requirement
diterangkan ataupun digunakan, sama ada reliability, availability dan seterusnya. Okay, so yang ini pada saya ini adalah sangat ringkas sistem requirement analysis ni, sama ada dia functional ataupun non-functional. Yang ini ringkas sebab dia sangat objektif. Maksud saya sangat objektif tu adalah depends pada you punya project. Very simple sebenarnya untuk you prepare. Yang agak sukar adalah di bahagian ini. Agak sukar di bahagian ini bila mana you nak analyse the data ataupun the findings from your survey tu tadi. Right. Kemudian yang akan diuji, ataupun yang akan dinilai untuk prototype adalah antara muka pengguna. So ini merangkumi elemen UI dan UX. UI dan UX. So antara muka pengguna intuitif dan pengguna boleh menggunakannya sendiri dengan mudah tanpa bimbingan. So maksudnya easy to use punya interface. Dia menggunakan objek-objek, contohnya button ataupun ikon-ikon yang mematuhi ataupun yang merupakan general convention lah. Kemudian kalau tengok kat sini, styling adalah konsisten dan elemen call to action adalah jelas. Aplikasi ini menyediakan pengguna dengan maklum balas yang bersesuaian berdasarkan interaksi. So styling and call to action, contohnya you punya metaphor you konsisten. Placement, right? In terms of balance and consistency. So itu semua kena jelas. Kemudian maklum balas ataupun prompt feedback by the system ataupun by the application sesuai dengan interaksi. Contoh katakan macam you buat untuk kanak-kanak kan, so kalau misal kata dia salah jawab, so apa prompt respon dia, ataupun kalau dia jawab dengan betul, apa prompt respon dia, ataupun kalau misal kata dia masukkan input yang salah, so apa maklum balas. So itu adalah dari sudut antara muka pengguna. So kita combine dekat sini usability dan juga user experience, right? Prototype. So sekurang-kurangnya 50% keperluan sistem yang dikenal pasti dari fasa analisis dan spesifikasi telah diterjemah dalam pembangunan prototype. Maksudnya separuh siap, 50%. So kalau kita lihat ataupun kita nilai hanya 20% saja daripada keseluruhan, so dapat 2 je lah markah. Ataupun kalau misal kata ada interface saja. Interface saja yang ada. So sekarang ni you dah boleh nilai sendiri lah. You dah boleh nilai sendiri you punya project. Kalau setakat interface saja yang ada, tak ada interaction. Tak ada interaction, so dia akan jatuh pada kosong lah. Sebab tak ada prototype-nya. Prototype means ada interaction. Boleh masukkan data contohnya. Kalau contoh yang buat game, kalau misal kata game you tu ada 5 level, sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 level dah boleh ditunjukkan prototype-nya pada PSM1 ini. So begitu juga dengan yang lain. So you kena timbang sendirilah. Application itu ada berapa modul. Kalau ada banyak modul, then you have to divide fairly untuk PSM1 apa, untuk PSM2 apa. Kalau misal kata ada elemen-elemen yang contohnya you melibatkan augmented reality. So at least augmented reality itu dah berfungsi. Contohnya untuk 1 ataupun untuk 2 item. Dah boleh berfungsi untuk 1 ataupun 2 item, bergantung kepada apa yang you nak tunjukkan. Sebab dia just bila you boleh, katalah you ada 10 item yang you nak augmented reality kan, katakanlah you boleh buat 2. So kita yakin another 8 items tadi tu boleh diterjemahkan dalam bentuk augmented reality. So yang kita bimbang kalau misalnya kata you nak buat augmented reality contohnya, untuk PSM1 ni langsung tak boleh keluar AR dia. Itu kita bimbang. So at least dah ada tunjukkan 1 ataupun 2 item yang boleh berfungsi dengan augmented reality tersebut. So itu untuk prototype.
Okay, so ini tak terlibat. You all tak terlibat yang ini. Alright, persembahan. Okay, ini untuk persembahan. So ini penampilan. Jadi saya mohon kepada pelajar-pelajar semua pada hari pembentangan tersebut pastikan dapat tidur yang cukup, rehat yang cukup. Walaupun saya tahu mungkin you tak berehat. Okay, tapi this is a must lah. Okay, you kena menjaga penampilan. Okay, pakai tali leher, rambut disisir rapi, pendek, right? Okay, ni stocking, kasut ni semua ni kalau you fizikal lah dalam virtual presentation pun sama, maksudnya you kena tunjukkan kekemasan. Okay, so saya tak nak ada pelajar yang pakai round neck ataupun yang pakai kemeja, yang pakai t-shirt bercollar. Okay, so kita tak terima yang itu. Sebaik-baiknya pakai kemeja. So you nak pakai coat ke apa pun tak kisah. Okay, as long as dia mematuhi kod etika pemakaian. Kalau you pakai kemeja bercollar tu pada saya, itu presentation kelas boleh lah, but this is PSM. Okay, sopan dan tingkah laku yang baik. Okay, mengucap selamat kepada penilai. So you have to know the full name of your penilai. With their salutation. Kalau dia profesor ke, you have to greet them dengan full name. So you jangan macam panggil dengan panggilan biasa, macam itu. Okay, so you kena greet mereka dengan sebaiknya. Dan saya kalau boleh dalam slide presentation kamu, slide yang pertama tu, selain daripada you letakkan nama, tajuk tajuk projek you, nama you, nombor matrik, supervisor, okay, it would be better kalau you letakkan siapa penilai you di dalam slide tersebut. Okay, as respectation to them. So you boleh letakkan nama penilai juga. So nama penilai nak dapat daripada mana? Dari jadual lah. Okay. Kemudian you kena menunjukkan sikap yang positif. Contohnya bila ditegur. Bila ditegur oleh panel, contohnya panel, mungkin ada panel yang garang. Okey, mungkin ada panel yang yang marah contohnya. Of course lah panel akan marah. Kalau misalnya kata you buat kerja sambil lewa kan. Okey, so you kena tunjukkan sikap yang positif. Okay, admit the mistake, dan paling penting adalah you kena catat all comments. Okay, you kena catat all comments for further improvement. And pastikan ketika panel bercakap, okay, you pun jangan bercakap. Okay, bagi panel habis dahulu, Okay, kemudian catat segala info untuk you jawab semula. Sekiranya panel tanya untuk you jawab semula. Okay, so jangan bersifat ataupun berkelakuan tergopoh-gapah. So you have to think before you answer. Okay, jangan bila panel tanya je, you pun terus nak jawab tanpa berfikir. Sebab setiap apa yang you jawab tu akan dicatat lah. Akan dicatat. Okay, so kita akan beranggapan bahawa itulah jawapan you. Dan you tak boleh ubah lah akan datang. So kena be careful. Okay, catat setiap soalan panel, kemudian cuba untuk jawab sehabis baik. Okay, try to not giving a lot of excuses lah. Okay, saya tak boleh buat macam ni doktor, saya dah cuba banyak kali gini-gini. No, okay, so this is not a good ataupun a positive attitude of students. Okay, so you kena tunjukkan your effort. You kena tunjukkan your effort and apa yang telah you buat, and you kena tunjukkan your determination untuk solve that problem. Macam itu. So you jangan cakap lah gini kan. So nanti panel kata banyak sangat alasan, itu tak boleh, ini tak boleh kan. So you kena pandai-pandai lah, pandai-pandai untuk explain the real condition that happen. Okay, if you cannot achieve certain certain thing yang you nak selesaikan dekat dalam tu. Okay. So kemudian organisasi
Ini bersikap kurang ajar dengan penilai. So ini janganlah. Ini jangan buat. Okey. Contohnya dah kena tembak, you left the meeting. Tak boleh lah. Okey. Ataupun you pasif sangat. Okey, bila pasif sangat bila panel tanya gini. Tak tahulah doktor. Saya tak cuba lagi. Okey. Kan, you pasif sangat. Okay, you pasif sangat, so tak boleh lah. So you kena ada communication, kena ada communication, kena beri feedback, kena beri feedback kepada panel. Alright, so organisasi persembahan menyediakan handout slide yang jelas. Okay, so handout tadi tu mesti cover. Okay, at least lah dia cover komponen yang ada dekat dalam AITCS ni. Okay, dia cover komponen yang ada dekat dalam AITCS. Tak termasuk abstrak lah. Okay, you boleh start dengan pengenalan. Saya sebenarnya suka kalau misal kata pelajar dia kreatif ketika membuat persembahan lah. Okay, dia tidak terlalu rigid kepada konten yang dia nak sampaikan, dia tak terlalu rigid, okay? Tetapi dia ada kreativiti ketika membuat persembahan supaya panel dapat capture, dapat grasp semua informasi yang nak dinilai, dan pada masa yang sama dia boleh present the content dengan cara yang menarik. Okay? Organisasi persembahan, komunikasi yang mudah tetapi jelas, persembahan yang sangat tersusun. Okay, maksudnya sequence of information tu in a proper flow. Okay, mula-mula nak buat apa, nak cakap apa, so biar dia ada consistency ataupun biar dia interrelated to each other. Interrelated to each other. So jangan benda tu informationnya tu melompat-lompat. Kemudian pengurusan masa pembentangan yang sangat baik. Okey, saya faham pelajar kadang-kala dia on time 20 minutes. Okay. But since the content ataupun the things yang dia present itu tak clear, okay, atau contoh prototype tu tak memuaskan, tak jadi, tak boleh execute, tak boleh nak deploy, so dia akan drag masa panel bertanya. So bila drag masa panel bertanya, dia akan efek kepada rakan-rakan yang selepas itu. Okay, jadi macam saya katakan tadi, sebaik-baiknya you aturlah organisasi persembahan you, dan kalau boleh before you hand over ataupun you submit your slide tu ke dalam Google Drive, okay, pada minggu ke-12 tu, so you can you need help from your supervisor. Okay, you need help from your supervisor untuk verify is the flow okay ataupun tidak. Ada tak missing items dekat dalam slide tersebut. Okay, so itu sebaiknya lah. Dan kalau lagi baik, you mock presentation, you mock present dulu dengan supervisor you. Itu lagi baik kalau you boleh buat. Okay. Ini pengurusan masa pembentangan sangat lemah ini. Ini macam slide dia tu tak well organized. Kelang kabut. Okay, kemudian lagi satu lah, kalau boleh slide tu, sebab kami ni panel, kami boleh baca dari slide tu. Kami boleh baca. Jadi jangan biarkan kami baca slide. Sebab saya faham student pun akan baca slide. Okay, so it would be better kalau you gunakan infografik. Okay, you gunakan approach infografik dalam slide you. So kita akan lebih, sebenarnya yang bila infografik tu dia akan lebih atraktif lah. Dan you akan ada freedom sebenarnya untuk explain, sebab this is your project.
This is not your supervisor project. This is not your friend's project. So this is your project. You should know better about your project. Okay? So itu bagi organisasi persembahan. So jangan letak teks banyak sangat. Kalau dekat bahagian pengenalan tu, Allahu Akbar, ada sampai 5, 6, 7 line saja untuk teks, untuk pengenalan, and then you read one by one. Okay, so kalau saya yang jadi panel, saya akan cakap jangan baca, explain. Okay, so you boleh represent you punya tu dengan gambar contohnya. Okay, contoh katalah you punya tajuk is about apa? Katalah mobile learning for mathematics contohnya, mobile learning for mathematics, right? So apa elemen yang you nak apply dekat dalam tu? AR. So masukkanlah AR punya gambar. Kemudian masukkan contohnya you nak guna VAB model contohnya, tapi you masukkan VAB punya diagram contohnya, then you explain. Okay, kemudian bila masuk pula dekat bahagian literature review, so you masukkanlah screenshot bagi apps yang you review tu, and then you just put some points supaya points tu nanti tak adalah panel loss kan. Okay, so contohnya point bagi application tu, contoh kata dia menggunakan Markerless, so you letaklah point bagi tu, Markerless yang ini ada 7 modules contohnya, so ada gamification, so benda-benda yang macam tu nak explain. Okay. So kalau bolehlah please do not have a wordy text. Sebab you bukan bagi lecture, you bagi presentation, so less words is better, is better than you put all slides tu tulisan yang banyak. Okay, sebab kami panel boleh baca, so student, kita nak tengok macam mana student present dengan menggunakan knowledge yang ada. Okay, sesi soal jawab, berupaya menjawab semua soalan dengan tepat dan yakin, berfikir seketika sebelum menjawab. Ini saya katakan tadi, jangan gopoh. Okay, soalan belum habis lagi dah jawab. Kenapa awak macam ni? Saya takut nanti saya terlupa soalan. No. Okay, take your time, berfikir, dan yang paling penting adalah jawapan kamu tu mesti menjawab kepada persoalan lah. Jangan you pusing 360 darjah kan nak menjawab soalan. Okay, no. So short and precise, okay, untuk soalan. Okay, ada apa-apa nak tanya berkenaan dengan rubrik? Ada soalan? Ada soalan tentang rubrik ini? Ya? Yang sediakan handout slide tu macam sekarang kan virtual kan, handout slide tu just bagi yang kita buat presentation kan, bukannya buat flyers ke apa kan? Maksudnya handout apa yang you nak present lah. Tak payah simplify kan ya? Tak payah apa? Macam contoh kalau presentation slide tu ada 10, kita tak payahlah nak compress macam satu infografik, satu page ke apa, tak payah kan? Tak. So katalah dia ada 10 page kan. Okay. So page yang pertama ni sebab pengenalan. So depends lah you nak infografikkan konten pengenalan tu macam mana. Tapi janganlah langsung tak ada perkataan. Contohnya macam pengenalan you sebab AR kan. So mungkin AR, kemudian ada sedikit info tentang AR. Maksudnya begitu. So, janganlah macam semua perkataan macam dalam buku, semua perkataan itu kita tak galakkan lah. Sebab kita nak pelajar untuk explain tanpa membaca perkataan demi perkataan. Okay, sebab kadang-kadang pelajar dia baca, yang kedua dia baca, yang ketiga dia baca, lepas tu dia go next slide. Kecuali lah kalau misalnya kata you baca dan you explain. Tapi sama juga nanti you baca kita dengar lepas tu explain. Sebab ini saya kata ini bukan lecture. Ini adalah persembahan you, pembentangan you. Okay? So slide tadi penting dan juga video lah, nanti pelajar kena sediakan video.
Okey, video pembentangan dia. Jadi slide tadi tu apa nama ni perlu, sebab dulu memang panel dia buat secara fizikal kan, jadi dia perlu ada slide tu and then you present face to face. But now kita buat secara virtual. Okay, so ada juga saya tak pasti nanti sama ada you kena hantar handout ataupun tidak, tapi just prepare sahaja the handout. Okay, just prepare sahaja the handout sebab kemungkinan nanti mungkin ada panel yang perlukan handout you lah. Okay, instead of watching the video. Okay, so you kena prepare lah the video dan juga handout tersebut. Okay, so kalau ada apa-apa perubahan, contoh katalah penyelaras kata tak perlu hantar handout, so nanti saya akan maklumkan lah you tak perlu buat handout. Okay, tapi pada saya lebih baiklah you ada handout sebab itu adalah guideline kepada you untuk explain you punya project. Okay, so ada lagi soalan? Ke ada yang tak setuju dengan rubrik tu? Doktor, rubrik ni mudah sangat lah, bagi tough sikit boleh doktor? Ada? Nah, ada yang nak bagi suggestion? Ke rubrik tu dah tough dah? Saya cakap sorang-sorang ke ni? Dah tahu dah tu. Dah tahu dah. So nak ringan lagi. Okey. So ini adalah rubrik untuk penilaian penilaian seminar akhir. Okey, sama juga. You kena sediakan kertas proceeding. Okay, you kena sediakan kertas proceeding. Yang ini yang lengkap lah beserta keputusan. Okay, ini yang lengkap beserta keputusan daripada user acceptance test. So yang ini saya dah explain hari itu. So dia punya rubrik penilaian dia tetap juga sama. Okay, ini pun sama. Right. So ni reka bentuk sistem ataupun aplikasi komponen hantaran dan penilaian. So rujuk jadual 1. Ini saya rasa saya dah bagi dekat dalam kelas. Okey, inilah perkara-perkara yang you kena sediakan. Okey, so contohnya untuk PSM 1 ni. Untuk PSM 1 you dah ada content structure, so you kena provide content structure. Dah ada navigation structure, kena provide navigation structure. Process flow, script, prototyping, so semua ni kalau dah ada untuk PSM 1 kena attach dekat dalam appendix AIPCS dan juga dalam laporan PSM 1 bab 4. Okey, so ini dah kena ada. Okay, so game design pun sama juga. Kalau you dah start design, so you dah kena provide all this documentation. Okay, that's why saya tak letakkan dekat sini. Yang ini saya dah bagi dalam kelas so tolong rujuk nota saya. So yang itu adalah bahagian ini. Okay, ini rujuk jadual 1, so nanti panel akan rujuk lah dan panel pun telah maklum dokumen-dokumen tadi yang perlu pelajar sediakan. Okey, untuk PSM 2, so ini untuk hasil projek sama, yang ini sama. Okey, so yang ini tadi reka bentuk sistem ataupun aplikasi saya dah bagi tahu apa yang perlu ada. So untuk dapat markah penuh ke semua dokumen mesti ada. Okey, ke semua dokumen mesti ada. Okay, dengan lengkap dan dengan sangat lengkap berbeza. Sangat lengkap tu maksudnya no error at all. Kalau flowchart tu perfect. Okay, kalau content structure-nya perfect. Okay, kalau dihasilkan dengan lengkap maksudnya adalah hanky-panky di sana sini. Itu dapat markah 4. Okay, terjemahan pembangunan. Okay, yang ini mapping kepada reka bentuk. Kita akan lihat dari sudut mapping kepada reka bentuk, functionality iaitu navigasi, interactivity, error free, non-functionality in terms of quality product, best practice naming convention, kemudian kesesuaian perkakasan dan perisian pembangunan, keaslian kod atau cara ataupun scripting.
Okay, maknanya student faham scripting. Semester lepas ada pelajar kita suruh dia explain kod atau cara. Kita suruh dia explain. Okay, so bila you buat, you kena faham lah, you kena faham programming you. Okay. Kemudian implementation. Okay, implementation boleh larian sistem. Sistem tu executable ke tidak? Boleh execute ke tidak? Okay, kesesuaian platform. Platform tu sesuai ke tidak? Okay, so ini kena pastikanlah your system tu executable. Okay, maknanya di dalam platform dia. Kalau misal kata you develop dia untuk iOS, so make sure dia boleh run dalam iOS. Kalau dalam Android, mesti boleh run dalam Android. Okay, dan apa juga platform lah. Kalau dia misal kata you buat AR guna AR Core ataupun Zappa ataupun Vuforia, so make sure dia boleh execute dengan baik. Itu implementation. Okay, so sistem dilaksanakan dengan sangat baik tanpa ralat. Okay, platform instalasi dan penyebaran yang sangat bersesuaian dengan objektif dan skop projek. Manual pengguna disediakan dengan sangat lengkap. Okay, so manual pengguna ni biasa dalam laporan lah. Kita tak letak di dalam proceeding. Ini biasa di dalam laporan pelajar. Okay, pengesahan tentu sah dan validasi. Ini validation. So you akan buat alpha testing, okay, unit testing in terms of functionality, integration or system testing, functionality of whole module. Kemudian beta testing sama ada you buat user acceptance test lah. Okay, so ini perlu ada. Macam saya kata alpha testing tu, okay, so you akan buat unit testing ataupun apa nama ni, sistem testing pada peringkat awal. Jadi kalau ada error ataupun ada ralat, you kena record you kena record, and then how you solve the error tadi tu, the bugs tadi tu pun you kena record. Okay, sebab selalu bila kita baca report pelajar, testing dia semua berjaya, successful kan. Tetapi bila dia berbincang dengan supervisor, ada banyak sangat problem. Itu tak boleh run, ini tak boleh run, ini tak keluar, itu tak keluar. So apa-apa juga problems, apa-apa juga problem during your testing tu, so you kena recordkan, and then you kena state apa action yang you buat. So this is very important. This is very important for those who want to refer to your work. Kalau they meet the same problem, so they know how to solve it. Okay, so itu adalah bahagian pengesahan tentu sah dan validasi. Okay, kreatif, inovatif dan bercirikan komersial. Okay, so kita untuk PSM 2 nanti, at the end kita akan ada satu kita panggil penilaian oleh pihak industri. Okay, penilaian oleh pihak industri. So pihak industri dia akan melihat ciri-ciri yang inilah: kreatif, inovatif, bercirikan komersial, dan satu lagi komponen, the product is ready to be published ataupun is ready to be distributed. Okay, maknanya produk itu dah lengkap, dah sempurna. So itu antara ciri-ciri penilaian bagi pihak industri. Jadi awak kena pastikanlah, you kena pastikan bahawa kalau boleh produk you itu lengkap. Kalau boleh, sebaiknya produk you tu lengkap. Contoh kata you ada 10 set soalan, kan? You ada 10 set soalan. Okay, so 10 set soalan tu boleh dibuat oleh pengguna, boleh dijawab oleh pengguna, dan dia akan keluarkan result dan sebagainya. Okay, so interaktivitinya berfungsi dengan baik. Contohnya augmented reality-nya dapat diterjemahkan dengan baik, dia dapat keluarkan AR dengan baik contohnya. So itu telah dikira lengkap lah.
So kesemua item yang kesemua item berikut dipenuhi. Dia realistik dan boleh dipakai, boleh diguna pakai, mempunyai nilai komersial yang tinggi. Yang ini saya katakan tadi lah, ready to be marketable. Okay. Mempunyai kelainan yang positif, ini kreatif, boleh memperbaiki kualiti perkhidmatan. Contohnya, you punya application tu boleh menyumbang. Okay, boleh menyumbang kepada satu community. Sistem diyakini, amat diyakini untuk dijadikan rujukan pada masa akan datang dengan bukti dinyatakan dalam testing ataupun survey form. Contohnya, user acceptance test kamu is more than contohnya 80% ataupun 90%. Okay, user accept. Okay, so ini sangat-sangat meyakinkan lah untuk dikomersialkan. Okay, so kreatif, inovatif dan bercirikan komersial. Alright, so untuk multimedia ni, you kena nama pun multimedia kan, right? So bila multimedia ni orang akan memandang, it's not only about the usability, okay, bukan hanya sekadar usability saja, tetapi orang akan pandang bahawa output you tu, produk you tu akan nampak look and feel dia tu should be different. Look and feel of your product tu sepatutnya berbeza oleh pelajar program lain. So itu yang you kena pegang lah. Okay, that's why saya bagi tahu dekat internet sana, okay, you boleh rujuk, design bagi interface, design bagi interface yang trending, right? So you boleh gunakan kaedah yang sama untuk adaptasi dekat dalam you punya application. Okay, so sekarang ni dah banyak sangat. Saya rasa saya pernah cerita dahulu. Kalau misal kata you gunakan orang lidi sekalipun, tetapi kalau you boleh tunjulkan elemen estetik and kreatif tu, okay, so application you akan ada unsur-unsur wow lah. So yang itu you kena do some research lah. Okay, so ini dia punya deliverables ni, so saya dah letakkan di dalam author, so you boleh refer, right? Okay, seterusnya tentang assignment. So ini adalah assignment 3. So ini adalah assignment 3 yang perlu dihantar pada minggu ke-12. 28 Disember. Hilang pula. Submission by 28 December, iaitu hari Rabu. Tuesday, 28 Disember, hari Selasa. Okay, hari Selasa, kerana pada minggu ini juga you kena submit dalam Google Drive. Okay, antara 26 hingga 1 hari bulan kalau tak silap saya. Okay, jadi awak kena hantar kat saya pada 28 hari bulan lah. Okay, the video. Again, as I said, kalau boleh dapatkan verification daripada supervisor dahululah bila you recording tu, sebab takut ada apa-apa yang kurang, item-item yang tidak dimasukkan. So nanti supervisor dia nampak. Okay, submission by 28 December 2021 before 5 PM. Okay, hantar di author. So ini adalah untuk subjek ini. Okay, ini adalah untuk subjek ini. Tetapi saya yakin you all akan gunakan juga MP4 ni, video ini untuk your presentation. So jangan buat kerja 2 kali lah. Okay, jangan buat kerja 2 kali. Jadi you boleh gunakan video yang sama untuk you punya presentation. That's why saya minta you hantar awal kepada saya. Okay, minta you hantar awal kepada saya, and then bila supervisor you dah verify dan sebagainya, barulah you boleh hantar ke dalam Google Drive lah.
Okay, boleh hantar ke dalam Google Drive. So prepare task, you have to prepare a video of slide presentation. Okay, so ini bergantunglah pada berapa sebab you nanti you akan present selama 20 minit. Kan, you akan present selama 20 minit. So perhaps you punya video slide ini juga adalah selama 20 minit. Okay. So ini yang akan dinilai. Okay, ini akan dinilai. Okay. So saya rasa untuk assignment 3 yang inilah. So saya dah upload juga assignment 3, tapi saya rasa yang saya upload tadi tu Disember dia tertinggal. Tapi ini saya dah tunjukkan. Okay, you kena hantar on the 28th of December before 5 PM. Okay, ada soalan? Ada soalan? So time is running very fast. Sekarang you dah berada pada minggu ke-10. Okay, so you dah ada pada minggu ke-10. Saya cuma nak tanya, progress submission bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Siapa yang masih lagi ada problem untuk buat bab 1, 2, 3, 4 ni? Ataupun you all dah okay dah? You all dah dah submit semua? Bab 4 tengah buat tu. Okay, bab 4 tengah buat Okay. Bab 3 tu mudah sebenarnya. Bab 3 tu mudah sebab bab 3 tu sepatutnya you dah boleh hantar awal dah. As long as you tahu metodologi apa yang you nak guna. Okay? Sekejap Okay, so bab 3 tu katalah you gunakan MMCD ya. So you explain what MMCD is, ada berapa fasa, and then pada setiap fasa tu katalah fasa idea creation. So you ceritakanlah idea creation tu you nak buat apa. Apa aktiviti dalam idea creation tu. You tak perlu attach apa-apa pun. Okay, you tak perlu attach apa-apa pun. Contohnya dalam idea creation tu katalah you cakap you buat perancangan. Okay, you buat perancangan, you set you punya milestone whatever, and then you prepare Gantt chart. Okay lah, itu dia satu attachment. Itu je satu attachment kalau you nak letak pun dekat dalam bab 3. Okay. Yang lain-lain tu contohnya you kata you nak create the content structure, you nak buat game design, you nak prepare all those document apa semua tu, you tak perlu pun buat attachment. Maksudnya waktu you buat chapter 4, chapter 3 tu benda tu tak siap lagi pun tak apa, tetapi you dah tahu apa aktiviti you nak buat. That's why saya kata chapter 3 tu yang paling mudah sebenarnya. Okay, yang paling mudah you list out dekat dalam a piece of paper setiap fasa ni apa aktiviti nak buat, and then you terjemahkan dalam bentuk karangan di dalam bab itu. Okay, implementation wise dekat dalam chapter 4. Dekat dalam chapter 4 tu dah baru you buat betul-betul aktiviti dia, you reportkan. Okay, you attach the document itu dekat dalam chapter 4. Analysis and design. Okay, itu dekat dalam chapter 4. Okay, so jadi chapter 3 ni sepatutnya ini minggu ke-10 sepatutnya semua student dah hantar dah pada supervisor. Okay, dah hantar semua pada supervisor. Right? So jangan tunggu sehingga minggu ke-11, minggu ke-12 you hantar longgok dekat supervisor you. Okay, so jangan buat begitu. Okay, dan satu lagi kalau boleh when you write a report, make sure your report each chapter of your report tu you somehow restructure the sentence, ataupun the point so that it does not mimic the previous chapter. Dia tak sama. Okay, kontennya mungkin serupa tetapi cara persembahan ayat itu tadi tidak sama.
Okay, so jangan copy paste. Jangan copy paste. Saya faham dekat dalam chapter 1 you explain, you akan explain you punya propose apa nama ni, you punya propose idea, application. Okay, dekat dalam scope you explain, okay, scope bagi you punya propose application ni sekian, sekian, sekian. Okay, ada berapa modul dan sebagainya. Saya faham benda tu ada dekat chapter 1. And then dekat dalam chapter 2, you explain dekat dalam section propose application, you explain lagi, betul? Okay, dalam chapter 2 tu, dalam section propose application, you explain lagi. Application you ni ada berapa modul, guna bahasa apa, siapa target user. That's fine. Tetapi you kena ubah, you kena restructure, you kena rewrite the sentence tadi tu supaya dia tak sama dengan chapter 1. As I said, point tak apa, boleh ada, tetapi cara you mengolah, cara you mengolah mestilah berbeza. Okay? So jangan nanti sama je panel baca ini sama, yang ini pun sama. Okay? So kena ubah lah. So itu namanya menulis. Okay? Ada soalan lain? Ada soalan lagi? Hello? Ada masalah? Ada soalan? Tak ada? Tak tahu nak tanya apa? Maaf doktor, tak tahu nak tanya apa. Doktor, saya ada soalan. Saya kata saya nak buat observation kan dekat Autism Center. Apa prosedur dia, doktor? Prosedur dia, pertama sekali awak kena hantar orang. First sekali you dah kena identify siapa lah yang you nak jumpa. Okay, macam contoh dulu pelajar saya dia buat dengan apa publication tu saya lupa publication tu, Dewan ni dia Dewan Bahasa dan Pustaka kalau tak silap saya. So dia dah communicate dengan seorang pegawai di situ. Dia dah communicate dengan, sebab dia nak guna buku yang diterbitkan oleh DBP tu lah. So dia dah communicate dengan pegawai di situ dan pegawai itu bersetuju, okay, secara asasnya. Kemudian bila dah ada persetujuan begitu, maksudnya you dah kenal lah orangnya, then you kena isi form. Okay, so form tu kalau tak silap saya ada bagi dekat dalam group kelas. So you kena isi form itu menyatakan hasrat you nak buat interview ke apa benda lah, okay, dengan pihak daripada luar tersebut. So nanti form tersebut ni kena dihantar kepada fakulti dan fakulti kena buat surat lah. Fakulti akan buat surat menyatakan hasrat you dan baru you boleh proceed. Begitu. Okay, Syazrin? Faham doktor? Baik doktor. So you tak boleh terjah-terjah je. You tak boleh terjah-terjah saja. So dia mesti melalui prosedur, sebab kalau tak nanti dia akan menimbulkan isu yang lain lah, isu etika dan sebagainya lah. So ada siapa-siapa lagi yang tak buat survey ataupun user analysis requirement? Ada yang tak buat lagi? Kalau tanya tak buat, dia tak boleh soalan negatif. Kalau tanya tak buat, dia memang tak akan jawab. Yang dah buat? Yang dah buat survey ada? Pun tak ada juga. You all buat apa sebenarnya ni? Ke you all malu nak jawab? Dah buat doktor. Kenapa nak jawab? Awak punya kawan-kawan ni tak nak mengaku Yang dah buat survey, user survey, siapa yang dah buat? Angkat tangan. Raise hand. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, yang lain?
Okey, angkat tangan, angkat tangan. Yang lain ni tak buat lagi? Sebab ini dah minggu ke-10. Okay, so you nak deal dengan orang luar. So dia memakan masa. Okay. Ramai belum lagi ni? Doktor, nak tanya. Ya. Untuk responden tu at least kena berapa orang, doktor? Kalau awak tanya saya, at least 30. Kalau awak tanya saya, at least 30 untuk dapatkan maklum balas apa requirement dia. Okay, apa requirement yang dia perlukan, at least 30. Kalau misal kata terlampau sikit sangat, you pull contohnya 5 orang aja, so dia tak signifikan lah kepada result. Sebab kalau 5 orang tu dia punya demografi dia tak diverge. Contohnya awak kata awak buat application tu untuk target user daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 contohnya kan. Okey, 5 orang. Takkanlah setiap tingkatan 1 orang. So dia kena mewakili semua. Dia kena mewakili daripada semua tingkatan tu. Okay, that's why kita perlu at least 30. Itu pada saya itu yang baiklah, bukan pada saya, memang saya ada terbaca 30 tu adalah lebih baik. Okay. You dapat berapa, Amira? Dalam 20 lebih macam tu lah, 21 macam tu. So saya takut tu macam sikit sangat. Ya, sangat sikit. Awak buat untuk apa? Berapa target user, umur berapa? Form 4 dengan form 5. Form 4 dengan form 5. So kalau form 4, form 5 awak bagi 2, 10 tu sikit lah. Sebetulnya kalau dalam tingkatan 4 satu kelas biasa 30 orang ataupun 35. Tingkatan 5 pun macam gitu. So dalam 70. Macam itulah. Dia baru dia distribution dia tu bagus. Okay. So kena usaha lagi lah dapatkan, Mira. Okey, baik doktor. Okay, lain soalan? Doktor. Ya. Kalau macam saya kan buat untuk budak prasekolah. Lepas tu sekolah tu dia macam student dia just 15 orang je, doktor. Kalau awak buat spesifik untuk sekolah tu, benda tu untuk kegunaan umum ke atau macam mana? Dia untuk budak 4 hingga 6 tahun. Tapi sebab SME kan daripada sekolah tu, jadi ambil responden daripada sekolah tu lah. Tak apalah. Sebab memang awak nak spesifik target user untuk sekolah tu, tak apalah. Sama juga dia macam contoh kata awak nak buat satu aplikasi untuk special needs. Okay, special needs. You pergi dekat center dia, contohnya special needs tu adalah hypertantrum lah. Dia ada kategori-kategorinya. Katalah yang awak nak buat ni untuk kategori A contohnya. So dekat center tu kategori A ni cuma ada 5 orang. So you boleh gunakan yang 5 orang tu saja. Tapi selain daripada pelajar tu, mungkin you akan interview dia punya, kita panggil guardians. Dia punya penjaga dia ataupun dia punya dia punya terapis. So awak boleh kembangkan lagi lah, not only untuk kanak-kanak tu tadi. Sebab kanak-kanak kalau yang autism ni, ikut pengalaman saya lah, kita tak boleh nak tanya dia, kita boleh tanya dia. So kita boleh tanya siapa? Parents dia. So mungkin kalau kanak-kanak tu ada 5, parents dia 5 lah kan, kita boleh guna yang itulah 5 saja. Kemudian terapis dia mungkin seorang, so kita boleh gunakan terapis yang seorang untuk that specific target user. Okay, ini contoh saya yang saya cakap perlu ramai tu. Kalau misal kata awak punya application tu untuk kegunaan umum yang dia punya range umur tu besar, macam tadi tingkatan 1 sampai tingkatan 5, macam tu. Okay, so itu kena ramai. Okay, ataupun you nak buat hanya untuk tingkatan 3 kan, tingkatan 3. So tingkatan 3 ada berapa kelas? Takkan nak buat satu kelas saja contohnya. So mungkin tingkatan 3 dia ada kelas 1, 2, 3 kan, kelas 1, 2, 3. So sebahagian daripada kelas yang pertama, kedua dan ketiga, macam itulah.
Okay? Okay, faham doktor. Terima kasih. Okay, ada soalan lain? So ada yang menghadapi masalah teknikal ke? Ada yang menghadapi masalah teknikal ke tak sampai ke situ lagi? Contohnya you nak buat augmented reality tapi tak boleh nak nak execute ke, ataupun you nak buat you nak link dengan database, so tak boleh lagi ke, ada? So tak cuba, belum cuba lagi, belum sampai situ. Belum. Ada siapa-siapa yang buat database tak? Maksud saya you punya application tu ada link dengan database, ada tak? Ada? Tak ada? Okay, Lihui. So, Lihui ada link dengan database kan? Ada doktor. Ya, ada? Ada? Ada. So, dah sampai ke situ ke? Belum. Belum lagi. Belum lagi. Perry ada? Ya, doktor. So, dah boleh? Ke belum sampai situ? Boleh. Sudah. Sudah. Okay. Yuzen ada? Saya tak ada. Tak ada. Oh, tu angkat tangan yang kan ada. Okay. So, ada apa-apa lagi permasalahan? Doktor, Hmm? saya nak tanya kan, macam contoh awal-awal waktu Title Defense saya cadang untuk interview SME daripada universiti luar, tapi saya try contact tak dapat. Kalau saya tukar SME ataupun saya buat questionnaire je boleh ke? Awak nak tukar SME, dah identify SME-nya? Dah, cikgu biologi, cikgu biologi saya yang lama lah. So, dia dah setuju lah? Belum lagi, saya tanya dulu kalau boleh tukar ke. Kalau tak saya buat tanya user punya survey je. Awak kena dapatkan, awak buat apa? Apps apa? Belajar biologi? Learning apps tentang vaksin dengan immunity. So maksudnya awak kena dapatkan daripada subject matter expert. Sebagai apa nama ni? Untuk verify the content. Untuk verify the content. Okay. So tak ada masalah tukar. Tak ada masalah tukar sebab yelah kita tak boleh nak kontrol orang yang kita approach tu kalau misal kata dia tak berminat dan sebagainya kan. Okay, so tak ada masalah tukar. Cuma kalau misal kata you nak buat tanpa melibatkan SME, itu tak boleh lah. Sebab nanti siapa yang nak verify content tu. Okay? Okay, baik doktor. Nanti saya tukar nama SME dekat final report je lah macam tu. Ya betul. Okay, baik. Macam contoh dulu, sama. Macam contoh dulu student saya dia buat untuk subjek kemahiran hidup, kemahiran hidup. So dia pergi ke sekolah dan dia interview cikgu. So dia tanya cikgu daripada contohnya lah 10 bab daripada 10 bab tu yang mana pelajar tak boleh nak skor. Okay, yang mana pelajar tak boleh nak skor. So saya rasa saya pernah cerita dengan you all. So kita ni bila kita nak buat satu-satu aplikasi pembelajaran kita kena ada motif tau. Kita kena ada motif. Yang pertama, motifnya kita nak gunakan aplikasi pembelajaran itu untuk apa? Untuk the self learning ke ataupun apa? So kalau misal kata dalam pilihan yang tadi tu bila dia tanya cikgu tu, dia kata topik mana yang pelajar susah nak skor ataupun yang pelajar rasa susah. Jadi cikgu tu kata okey, tiga topik ni susah. Okey, kemudian dia tanya lagi, okey topik mana yang pelajar ni senang nak skor ataupun senang faham. So cikgu tu dah bagi tahu. So cikgu ni yang jadi control of the content. Dia control the content. Bukan kita, sebab kita adalah developer. So kita tak tahu nature pelajar belajar macam mana. Jadi bila cikgu tu dah bagi tahu yang mana pelajar paling susah nak faham dan yang mana pelajar paling mudah nak faham, so kita sebagai developer, you as developer, you decide. So which one you want to choose? Kalau you pilih yang susah, so you kena sit dengan SME tadi. So method mengajar macam mana, method belajar yang sesuai bagaimana.
That's why come out dengan elemen-elemen multimedia, gunakan animation, ada simulation contohnya, gunakan virtual reality, augmented reality, itu satu. Okay. Kemudian yang topik yang mudah tadi. Okay, topik yang mudah tadi, alright. So you pun kena dapatkan guideline daripada guru juga. Okay, kalau yang mudah ni macam mana kita nak bagi? So dia kata okay, yang mudah ni kita buat dia punya apps ni dalam bentuk activity based sebab pelajar dah tahu dah. Dia tahu benda ni mudah. Jadi perbanyakkan activity based ataupun app study tu dalam bentuk activity. So adalah elemen gamification dan sebagainya. So itu. Jadi you as developer, you tak boleh nak buat dua-dua dalam satu app. Yang mudah, yang senang, yang mudah tak boleh. Jadi you kena choose lah. So if you prefer untuk buat yang susah, kan, maksudnya you nak belajar tadi, dia boleh gunakan aplikasi you tu untuk memudahkan dia belajar. Okay, so you buatlah cara begitu. Tapi kalau misal kata you pilih, okay, saya nak pilih yang topik-topik yang pelajar ni dah biasa ataupun yang pelajar ni dah expert, dah bagus, saya nak buat dalam konteks ataupun dalam bentuk gamification. So you buatlah dalam bentuk gamification tu. Right. So itu saya kata daripada awal lagi, motif kenapa kita develop sesuatu tu bukan macam saja-saja. That's why SMA tu is very important sebenarnya, because you nak identify how big the content is. So the purpose of the content, itu yang paling penting. Okay, dia sama je sebenarnya untuk apa-apa pun, sama juga sebab kita perlu dapatkan requirement sama ada daripada user ataupun daripada subject matter expert. Okay, contohnya awak nak buat satu sistem hospital ataupun satu sistem medical, kan, so you kena pergi jumpa doktor, you kena pergi jumpa nurses, you kena jumpa dengan pesakit-pesakit yang selalu pergi ke klinik tu contohnya. So you kena dapatkan information daripada doktor, doktor apa yang doktor perlukan. Kalau saya nak buat mobile apps macam ni kan, so you kena tanya, you kena tahu flow doktor tu buat kerja hari-hari macam mana. So dekat mana dia punya constraint ataupun drawbacks dia, flaws dia, and then you improve dalam dunia. So sama je, memang kena buat user survey. Okay, so cuma you nak dapatkan user survey yang betul-betul tu, itu antara challenge lah. Antara challenge kadang-kadang dia tak nak bagi komitmen dan sebagainya, kan. Itu antara challenge tu, macam yang berlaku pada Ilham tadi, dia contact tapi dia tak nak reply dan sebagainya, kan. Saya pun ada juga, ada orang contact saya, saya reply, saya kata okay, I can give cooperation lah. So sampai sudah dia tak contact lagi pun. So saya anggap dia tak berminat lah. Sebab saya dah bagi tahu, so if you have anything to me ni, then you can contact saya lah. So tak ada lah, maknanya mungkin dia tak berminat ataupun mungkin dia tak teruskan ke, itu kita tak tahu. Tapi untuk mencari subject matter expert sebenarnya memang agak susah. Okay, dalam keadaan macam inilah agak susah. Tapi saya rasa you boleh lah buat, tak ada masalah, insyaAllah boleh. Okay, so ada lagi? So kalau tidak ada apa-apa, saya cuma boleh bagi kata-kata semangat sajalah. Saya cuma boleh bagi kata-kata semangat untuk you all teruskan, okay, by whatever means. Please keep communicating with your supervisor. Okay, minta bantuan dari segi verify your work. Okay, kemudian pada masa yang sama, you don't miss writing your report. Okay, ada pelajar dia letak report tu di hujung. Okay, pada minggu ke-12 dia pulun tulis bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Okay, so bila you buat macam tu, you hantar satu bundle tu pada you punya supervisor, definitely your supervisor won't read it. Okay, jadi yang bagusnya adalah once you hantar, okay, your supervisor mark, then you correct it and then you resubmit. Itu yang paling bagus. Okay, so saya nak kata it is compulsory. Memang compulsory lah you kena buat macam gitu. Sebab semua student
Semua student merasainya begitu. Even saya sendiri pun dulu sebagai student pun merasai yang sama. Okay, merasai yang sama. Jadinya nak anak by hook or by crook you kena buat jugalah. So buat masa ini since you berada dekat rumah, mungkin you kena bagi tahulah ibu, bagi tahu ayah, okay, bagi tahu family that you are now doing your PSM, even though dia 2 kredit sahaja tetapi load dia sangat banyak. So mohon pertimbangan, mohon bantuan supaya you diberi ruang, you diberi ruang untuk selesaikan kerja-kerja. Okay, so kalau boleh janganlah sampai you tak tidur, kalau boleh jangan sampai you tak berehat. Okay, mesin pun ada masa dia berhenti. Okay, so kalau misal kata you paksa diri you buat kerja non-stop tanpa berehat dan sebagainya, saya takut nanti sampai masa you collapse. Okay, so elakkanlah benda-benda macam itu. Okay, bagi yang Muslim, solat, mintalah doa supaya dipermudahkan keputusan you. Okay. Sebab kenapa saya kata begitu, walaupun saya dah berada pada tahap saya sekarang, saya taklah katakan PSM tu senang. Okay, saya tak kata PSM tu senang sebab saya pun pernah melalui zaman ini. Okay, setiap zaman yang kita lalui itu adalah sukar sebenarnya, but it depends on how you manage. Okay, that's why saya tak kata alah PSM ni senang kacang putih jari, tak, sebab saya melalui juga zaman tersebut. Pada tahun 1997 saya melalui juga zaman tersebut. Saya melalui segala susah payah seperti mana yang you lalui. Cuma dari segi kemudahan, okay, zaman sekarang akses kepada maklumat, akses kepada sampel-sampel kod, akses kepada template programming dan sebagainya dah banyak. Tak seperti saya, zaman saya dahulu kami hanya mengharap kepada buku. Buku pun tak boleh nak bagi semua benda. Okay, itu bezanya. Jadi saya pun tak boleh nak compare, alah zaman saya lagi susah daripada zaman you. Saya tak boleh nak compare begitu sebab zaman berbeza, kesukaran, cabaran berbeza. So I respect, okay, I respect whatever hurdles, challenge yang you hadapi sekarang, saya respect. Cuma saya harapkan you organize your work very well, okay, and